أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam penuh barakah ini dapat kita dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala di dalam dewan ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari kalam Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kesanggupan kesungguhan ini Allah Ta'ala ganjarkan kita dengan Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, hadirin hadirat rahimakumullah, tanpa kita buang masa, kita terus kepada pembelajaran ilmu tajwid. Sebelum kita membaca Al-Quran seorang demi seorang, makanya hari ini kita sampai pada muka surat 39. Betul? Baik. Jadi nun mati ataupun tanwin saat bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah akan terbitlah 4 hukum. Dan hari ini kita akan masuk kepada hukum yang keempat, iaitu al-ikhfa. Sebut. Baik, al-ikhfa menurut bahasa adalah tersembunyi. Jadi sembunyi. Ikhfa datang daripada perkataan khafi. Khafi. Maksudnya sembunyi. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Allah Ta'ala ajar kepada kita tata cara macam mana nak berdoa pada Allah Ta'ala. So Tuhan kata, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan 2 hal. Satunya tadarru'. Apa maksud tadarru'? Hilangkan ego, maksudnya tundukkan diri, hilangkan jawatan dalam diri. Itu cara berdoa yang pertama. Kemudian Tuhan kata khufyah. Kan, ikhfa ni khufyah. Maksudnya yang kedua, berdoalah kepada Allah dengan keadaan perlahan-lahan dan sembunyikan suara kalian. Jangan doa dalam keadaan menjerit-jerit dan juga menjaharkan suara dengan terlalu kuat. So, ciri-ciri doa yang Allah Ta'ala minta kita lakukan, Allah dah ajar adabnya. So, kita jangan doa kuat-kuat. Bukan tak boleh doa kuat-kuat, tapi ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang lebih utama. Taib. Menurut istilah ilmu tajwid pula, membaca huruf bertanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar. Izhar apa dia? Jelas. Dan juga idgham. Idgham apa dia? Memasukkan. So baina antara terlalu jelas dan juga terlalu memasukkan, itulah ikhfa. So kalau orang tanya ikhfa ni apa benda, kita kata bacaan yang antara terlalu jelas dan juga memasukkan secara total, duduk kat tengah-tengah, itulah ikhfa. Tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung huruf pertama. Huruf pertama apa dia? Huruf nun lah. So dalam kata kita nak masuk kepada huruf yang kedua, kena jaga dengung pada huruf pertama, dan itu adalah huruf nun. Kat mana pun kita akan nampak saat kita praktikal lah. Kalau baca teori macam ni kadang-kadang blur. Tapi nak nampak kan, kalau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, bunyi nun kena ada sikit. Tapi kalau bunyi nun, bunyi total, bunyi jelas, maka dia bukan ikhfa. Dia adalah izhar. Sebab tu nun tak boleh bunyi terlalu jelas. Baik, sekarang kita tengok. Huruf ikhfa ada berapa? Dia paling banyak sekali lah. Dia paling banyak sekali. Yang pertama huruf sad. Sebut. Kita kena sebut sama-sama ni, sebab kita tak nak huruf sad ni ada orang pergi muncung bibir. Sad. Salah. Baik, huruf sad nak keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang, gigi bawah. Bukan gigi atas. Kalau gigi atas jadi huruf ta, dal, ta. Tapi huruf sad akan ada 3 juga huruf. Zai, sin dengan sad. Sebut. Jadi hujung lidah ni kena langgar dulu. Dekat bawah ni baru dia gemuk. Sad. Kalau kita tak gemuk, dia jadi sin. Sad. Sad. Salah. Sad. Yang kedua, zal.
Huruf zal macam mana? Kena gigit lidah, tarik lidah, langgar di langit. Zal. Dan dia kena tenang. Zal. Dia tak boleh zal. Salah. Zal. Tha. Kaf. Jim. Huruf jim pun tak ada kena mengena dengan bibir. So tak perlu jim. Jim. Salah. Jim. Tempat keluar jim dekat mana? Tengah-tengah lidah, langgar di langit, keras. Ji, jadi jim dah. Tak ada kena mengena dengan bibir. Ji, tak ada. Jim. Shin. Tempat keluar depa ni sama. Jim dengan shin. So tak perlu shin. Tak nak. Shin. Sengih. Banyak sengih lah. Baca Quran kena sengih lah. Baru happy. Pergi ke pangkal. Kalau ini dinamakan hujung, yang belakang dipanggil pangkal. Qaf. Tak ada kena mengena dengan bibir. Qaf. Tak betul. Qaf. Sin. Dal. Huruf dal macam mana tadi kita sebut? Hujung lidah, langgar gigi, arnab. Dal. To. Sama juga tapi dia gemuk. To. Kalau tak gemuk jadi huruf tak. Salah. To. Zai. Zai sama macam huruf sin dengan sad. Z. Zai. Dia bukan zai. Zai. Fa. Gigi arnab duduk atas bibir bawah. Fa. Ta. Dod. Huruf dod macam mana? Seluruh lidah, langgar gigi atas. Dod. Ataupun depan ke kanan sahaja. Dod. Dan yang terakhir dha. Jadi huruf dha ni huruf kena gigit lidah macam huruf tha, macam huruf zal. Tha, zal, dha. So ada 3 huruf dalam 29 huruf ni. Dia huruf yang kena gigit lidah dipanggil lisawiyah. Baik. Tak apa. Yang ni tolong ingat baik-baiklah. Semuanya terdapat di awal kata-kata dalam syair ini. Sif dha thanakum jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Dia juga terhimpun dalam rangkai kata satu jeza saddaka fathiq daghatin. Zin, syadzin. Yang ni dia punya formula je lah. Siapa nak ingat? Ala kulli hal, huruf ikhfa adalah huruf yang paling banyak sekali. Dan dia selain daripada izhar. Izhar ada berapa huruf? 6. Idgham 6. Idgham baru pecah pada 2. Idgham ma'al ghunnah 4 huruf. Idgham bila ghunnah 2 huruf. Iqlab berapa huruf? 1. Dan dia adalah huruf. Selain daripada 3 hukum besar ini, huruf-huruf yang lain adalah milik al-ikhfa. Baik. Huruf izhar yang ada 6. Yang pertama huruf, tak usah tengok buku, hamzah. Baik, senang cerita. Huruf izhar terdapat pada huruf dekat batang tekak kita ni. Okey, atas sekali keluar huruf apa? Kha, sebut. Ghain. Tengah-tengah keluar ha, ain. Bawah sekali keluar ha dan juga hamzah. So kalau nak ingat izhar senang, ingat batang tekak. Izhar. Idgham ma'al ghunnah, apa huruf dia? Ya, waw, mim, nun, ataupun yauman, ataupun yanmu, ikutlah. Dan juga huruf idgham bila ghunnah, ra, lam. Iqlab ada 1, ba. Selain daripada depa-depa ni, dia adalah milik ikhfa. Baik, tengok pada syarah yang berikutnya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa 15, maka dia wajib disembunyikan di sisi huruf ikhfa dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu, serta mengekalkan sifat dengungnya pada huruf ikhfa dengan sempurna berapa harakat? 2 harakat. Baik, so minima untuk dengung mesti 2. Tapi kalau orang tanya yang terbaik, saya akan sebut 3. Sebab 3 ni dia akan lebih sempurna pada sifat dengungnya. Sebab kalau terlalu jaga 2, kadang-kadang jadi 1,5.
Jadi lebih baik baca 3 harakat. Bacaan bahawa izhar adalah mengekalkan zat huruf dengan bacaan menyatakan makhraj dan sifatnya. So dia nak bagi tahu izhar ni adalah mengekalkan zat huruf dengan menyatakan bacaan makhraj, bacaan menyatakan makhraj dan sifatnya. Sedangkan bacaan idgham kamil adalah menghilangkan makhraj dan juga sifatnya. Nampak ke tak nampak ni? Tak nampak? Saya ulang sekali lagi izhar ni menyatakan jelas, bunyi nun tu jelas. Man amana, sebut. So dia bunyi man, nun tu jelas. Kemudian idgham kamil. Idgham kamil ini nun tu hilang terus. Mir rabbihim, sebut. Bila nun bertemu dengan ra, seolah-olah nun tu tak ada, masuk dalam ra terus. M-I-R, mir. Sebab tu dipanggil idgham kamil, masuk terus, tak ada langsung sisa-sisa nun ni. Sekarang kita tengok yang ketiga adalah idgham naqis, adalah menghilangkan makhraj tetapi mengekalkan sifatnya. Nun masuk dalam ya. May ya'mal, sebut. So nun tadi tu masih ada kedengaran lagi. May, man, masuk dalam yai, man, may, sebut. Benda tu dipanggil idgham naqis. Apa maksud naqis? Tak sempurna. Sebab apa dia tak sempurna? Pasal nun tu masih berbunyi lagi. Tapi kalau mir rabbihim, nun tu tak bunyi terus, betul? Dia masuk terus dalam huruf ra. So kamil maksud dia sempurna, naqis maksud dia tak sempurna. Naqis. Baik, sambung. Dan bacaan idgham naqis adalah menghilangkan makhraj tapi mengekalkan sifatnya. Manakala bacaan ikhfa adalah menyembunyikan makhraj nun, sukun dan juga tanwin. Maksudnya tidak menyatakan bacaan tanda sukunnya serta mengekalkan sifat dengungnya dengan sempurna 2 harakat dengan cara bacaan hujung lidah diangkat tetapi tidak menekan pada gusi gigi hadapan sebelah atas makhraj huruf nun direnggangkan sedikit. Ini yang saya katakan statik tadi ni. Selalu kita sebut kalau ikhfa lidah kena statik dulu. Kita tengok contoh sekejap lagi baru kita nampak. Dan langit-langit lembut serta anak lidah diturunkan supaya udara masuk ke khayshum untuk berdengung. Dalam Al-Quran Rasam Osmani, bacaan ikhfa nun sukun tidak diberi tanda sukun di atasnya dan tanwin digunakan baris 2 yang mana baris bawah kedua menyimpang tidak selari dari baris di atas. So kejap lagi kita dapat tengoklah. Sambung. Bahawa nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa berlaku dalam satu kalimah, dia boleh berlaku dalam 2 kalimah. Kalau kita belajar hari itu idgham naqis ataupun idgham ma'al gunnah, dia hanya berlaku dalam 2 kalimah. Kalau dia berlaku dalam satu kalimah dipanggil apa? Izhar mutlaq. Itu yang dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Ingat lagi ke tak ingat dah? Ingat lupa lah ustaz. Tak apalah, nak buat macam mana kan? Sebab tu kena main mengaji juga. Taib. Jadi kita tengok. Dan ikhfa ini dinamakan sebagai ikhfa haqiqi. Sebut. Ikhfa haqiqi. Nak kena sebut orang Arab sikit. Kalau tak kita sebut hakiki. Hakiki. Jadi orang Melayu je lah. Kaf. Patut dekat sini huruf qaf. So haqiqi. Jom buka musuh 40. Tengok dulu contoh-contoh dia sebelum kita baca Quran Al-Karim. Peringatan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf bersifat isti'la berbaris di atas ataupun hadapan dengan huruf ikhfa 15, sad, dad, ta, dha, qaf, maka hendaklah sifat dengungnya ditafkhimkan, yakni ditebalkan. So kena ingatlah kalau nun mati jumpa dengan 5 huruf ni, cara dengung dia lagi tebal. Jika dia bertemu huruf ikhfa bersifat isti'la berbaris di bawah, maka sifat dengungnya ditarqiqkan. Kalau tafkhim maksud dia gemuk, tebal. Kalau tarqiq, nipis. Kerana sifat isti'la telah dilemahkan oleh baris di bawah. Baik, kita tengok contoh-contoh dia dulu. Satu kalimah. Nun mati bertemu dengan huruf sad. Baca sama-sama. Ansitu. Baik. Jadi ini yang kita nak syarah sekarang ni. Dengungnya pada itu dengung. Itu dengung. Berapa harakat? Yang terbaiknya 3. Tapi minimanya 2. Nun mati masuk dalam sad. Kena ingat, kita sebut tadi ikhfa ni
antara izhar jelas dan juga masuk. So depa ni duduk tengah-tengah. Jadi lidah statik sebut. Kalau saya sebut an, jelas ke tak jelas? So dia kena turun. Baru dia langgar kat gigi bawah. Lidah kita statik tadi, baru dia langgar gigi bahagian bawah pergi huruf sad. Asitu. Dan kena ingat hamzah bunyi dia a. Dia tak benar bunyi a. So jangan baca awal-awal salah dah. Jangan. Bawah ni a. Asitu. Asaddukum. Jelas tak? So dia jangan naik atas. Salah dah. Asaddukum. Birihin sarsar. Baik, kita kena ada rasa sekarang ni. Kalau dia punya bunyi itu gemuk. Tapi bila dia jadi baris bawah, birihil dia dah tak itu yang dipanggil, kalau tanwin bertemu dengan huruf yang 5 tadi, kalau depa berbaris bawah mesti dinipiskan. Birihil sihil, dia tak bunyi tak bunyi macam tu. Birihil sarsar. Ada beza tak bang? So kalau dia berbaris atas ataupun baris depan, gemuk. Kalau huruf isti'la ini berbaris bawah, dia jadi ni nipis. Isti'la ada berapa huruf? Nak ulang balik pergi huruf alif bata ni. Ada berapa? Isti'la ada 7. Baik, sebelum kita syarah ada 7 tu, isti'la tu maksud dia apa? Tinggi ataupun tebal. Betul dah lah. Tinggi ataupun tebal. So ada 7 huruf. Kha sebut. Sad. Dad. Ta. Dha. Ghain. Qaf. So ada 7 huruf ni. Depa 7 orang ni, mereka 7 orang ni, kalau baris atas kita kena tebal. Kalau baris depan kita kena tebal. Baris depan. Atas dan tebal, atas dan depan kena Kalau 7 huruf ni baris bawah semuanya nipis. Dia tak setebal kalau depa baris atas. Si, khi, qi. Di, dia tak tebal. Do, so, kho, dia tak tebal. Boleh jelas tak? Tengok huruf yang kedua. Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf zal. Sebut sama-sama. A'anzartahum. Kalau kita langgar di langit, terus khata'. Salah. Salah. A'anzartahum. Baik. Dan salah juga kalau kita baca zar. Tak boleh. Sebab ra ni sebelum dia baris a, dan dia kena gemuk sikit. Zar. A'anzartahum. Sambung sebelah dia. Wa min dzurriyyati basitun dzira'i. So ini contoh dia. Kena ingatlah, kalau nun mati bertemu 15 huruf ni, dia boleh langgar langit ataupun tak boleh langgar? Tak boleh. Kalau langgar jadi apa? Izhar. Sebab tu lidah kena statik dulu, baru pergi dekat huruf yang dia nak pergi. Contoh tadi wa min, baru gigit lidah. Wa min dzurriyyati. Sebut. Tapi kalau awal-awal kita gigit lidah, salah terus lah. Wa min tak boleh betul? Tak boleh. So dia kena statik dulu lidah. Wa min dzurriyyati. Minggu depan kita sambung huruf ketiga dan seterusnya. Cukup masa, ada setengah jam ni lagi. Baik. Jadi kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Hari ni kita sampai muka surat berapa Syahir? 65 lagi. Ayat 119. Ya. Assalamualaikum. Ada sikit pengumuman. Sekejap lagi kita akan jalankan tabung untuk jemaah kita Abang Soh ini
yang pakai serban driver taksi biru tu, dia kena stroke. Itu yang tak datang tu sebab semalam Abang Fadil datang, dia kontak Abang Suhaini ajak datang kuliah Ustaz Sofian Khalid Rurai, dan Abang Suhaini bagi tahu dia tak dapat datang lah. Dia baru kena stroke dalam seminggu ke 2 minggu macam tu. Jadi dia driver taksi, bila dia kena stroke tak datang sini, maksudnya dia nak bawa taksi pun tak boleh. Jadi benda tu akan jejas pendapatan dia lah. Jadi kita akan jalankan tabung. Nanti tengok kalau siapa sempat nak pergi ziarah, pergi dulu. Kalau saya sempat, saya pergi dulu. Kalau ada jemaah lain yang nak pergi, yang kita percaya, kita bagi lah duit untuk sampaikan kepada beliau sebagai sumbangan sedikit lah, insyaAllah. Apa nama? Barakallahu fiik. Taib, beliau yang kita kenal memang mujahadah dan istiqamah. Kalau saya ingat, kita 2 tahun kita buat kelas di bulan Ramadan, maka di antara orang yang rajin hadir untuk talaqi dan baca tilawah sebelum buka puasa. Dan sebelum-sebelum ni pun memang rajin datang. Cumanya saya sedikit terkejut juga sebab dah lama juga beliau tak datang. Dan sebenarnya tadi baru dia add saya Facebook tadi. kat Facebook tadi. Cumanya gitulah. Bila kita tahu setiap orang di kalangan muslimin yang terkenal dengan sifat mujahadahnya, kemudian Allah Ta'ala uji, maka kita bantu. Sebab di sana pasti Allah Ta'ala akan bantu kita pula saat kita tersepit. Jadi ikhlaslah dalam memberi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan lagi rezeki kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. RM1 yang kita nak letak, RM5 yang kita nak letak, tak mustahil Allah Ta'ala bagi lapang hati sampai kita pejam mata. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambung pada ayat 119 pada muka surat 65 dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Baik, ayat pertama sekali pun kita jumpa ikhfa dah. Nun mati bertemu dengan ta. Jadi tak boleh kita baca ha an. Kalau bunyi an salah. Lidah kena statik. Antum baru pergi. Sebut antum baru pergi. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Baik, dekat ulai, kalimah yang kedua atas waw tu ada tanda bulat. Dan waw ini dipanggil sebagai waw ziyadah ataupun zaidah. Dua-dua betul. Maksud dia waw tambahan. Dia wajib ada dalam tulisan tapi tak boleh ada dalam bacaan. So jangan kita baca ula, tak boleh. Dia mesti laju. Ulai tuhibbunahum. Sebut. Nampak tak? So lepas ni kalau jumpa alif, atas dia ada bulat. Waw, atas dia ada bulat. Ya, atas dia ada bulat. Depa ni cuma huruf tambahan. Kena ada dalam tulisan tapi tak boleh ada dalam bacaan. Okey. Last, ramai-ramai ha antum. 1, 2, 3. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Wa idza laqukum qalu
amanna. Dekat kalimah kedua laqukum ada dua pelajaran, bukan dua pelajaran. Ada satu pelajaran besar kita nak kena belajar. Kena ingat di sini ada perbezaan. Huruf qaf keluar dekat mana Syahir? Kat mana tu? Pangkal lidah cantik qa. Huruf kaf keluar dekat mana? Depan sikit daripada pangkal. Jadi laqukum sebut. Kalau kita bagi dua-dua depan salah terus. Lakukum salah. Dia mesti laqukum. Baik, cara nak kenal qaf bunyi mesti aqa, iqa, uqa, kaf, ak, ik, uk. So dekat sini, wa idza laqukum qalu amanna. Dan kena ingat, kalau jumpa mim, atas dia ada tanda sukun. Sampai bila-bila dia kena jelas. Sampai bila-bila. Tak boleh baca, laqukum qalu. Tak boleh. Dia mesti one step saja. Wa idza laqukum qalu amanna. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. Yang ni susah sikit. Sebab huruf dia hampir-hampir. عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. So kena keluarlah muhit. Bagus. Baik. Ayat yang atas tadi tu muhit tu ada wa in tasbiru. Sama juga nun mati bertemu dengan ta. Jadi dia kena ikhfa, sembunyikan nun. Wa in tas sebut. Bagus. Dia tak bunyi wa in tos. Tos. Dia bukan bunyi tos, dia bunyi tas. So jangan baca TOS. Dia mesti TAS tapi gemuk. Tas. Boleh. Baik. Orang pertama baca ayat 119. Orang kedua baca ayat 120. Kak Noh, fadali. Ramai-ramai baca ayat 119 dan 120. 1, 2, 3. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunahum
yuhibbunakum. Ambil pada tuhibbunahum. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Baik, saya bacakan ayat yang pertama dan yang kedua, kemudian kita berhenti untuk salat isyak. Tadabburnya kita akan baca pada perjumpaan akan datang. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. InsyaAllah perjumpaan akan datang, kita akan tadabbur dan juga menyambung ayat yang berikutnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.